Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan sedikit mengenai pasca modernisme. Modernisme ini adalah pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisional agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Baik, erti kata lain, bermulanya tradisional, ia berubah menjadi moden. Ataupun orang kata yang lama bertukar menjadi baharu. Pasca modernisme ini ialah kecenderungan kontemporari dalam bidang intelektual, politik, kesenian dan budaya yang bermatlamatkan mereformasikan tradisi kesenian, kebudayaan dan intelektual. Pada hari ini, kita melihat umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan pemikiran antaranya adalah fahaman pasca modernisme. Fahaman pasca modernisme ini mementingkan manusia mempunyai fahaman kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Pasca modernisme ini menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam. Baik, kita pergi pula kepada wacana fix pasca modernisme dengan isu-isu gender. Penyerapan idea pasca modernisme ini ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam berlaku dalam keadaan yang halus dan tersusun sama ada secara disedari ataupun tidak disedari oleh umat Islam. Terutamanya bagi masyarakat Malaysia tidak terlepas daripada penerimaan kesan dan impak daripada idea pasca modernisme yang berlaku di seluruh dunia. Kita dapati golongan wanita juga tidak terlepas daripada penerimaan corak pemikiran sebegini. Ini kerana isu-isu menjadi sasaran dan fokus sebahagian besar para pemikiran disebabkan peruntukan undang-undang atau hukum mengenai gender ini dilihat sebagai kayu ukur utama dalam menentukan sejauh mana sebuah sistem perundangan tersebut adalah progresif dan maju seiring dengan perubahan zaman. Impak daripada kemunculan pasca modernisme ini menyaksikan kemunculan gerakan-gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menengahkan atasan yang berpendidikan tinggi. Mereka memperjuangkan soal pendekatan sosial, berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Mereka terpengaruh dengan pemikiran pasca modernisme apabila beranggapan kawalan agama ini hanya mengekalkan wanita dalam dunia kolot. Fahaman feminis ini bertentangan dengan fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam yang mengangkat darjat kaum hawa daripada lembah perhambaan. Wanita merupakan aset yang sangat bernilai serta sumber pembinaan masyarakat yang penyayang. Nasihat Rasulullah SAW ketika Haji Wida antaranya, "Aku berpesan agar kamu melayan kaum wanita dengan baik." Kesan, cabaran dan juga kesimpulan bagi pasca modernisme. Jadi untuk pertamanya adalah berkenaan dengan kesan pasca modernisme. Yang mana kita tahu bahawa pasca modernisme ini sudah pun meresap ke dalam diri setiap masyarakat. Jadi antara aspek-aspek yang terkesan adalah berkenaan seperti ekonomi, sosial, politik dan juga agama. Dan lebih difokuskan lagi adalah apabila pasca modernisme ini akan menyebabkan kesan yang buruk terhadap masa depan agama. Hal ini kerana apa? Dengan wujudnya penerapan sikap yang memfokuskan terhadap pasca modernisme ini, ia akan melahirkan individu yang rendah nilai moralnya. Kerana apa? Perkataan moden itu memfokuskan terhadap keduniaan saja. Jadi apabila melibatkan keduniaan ini, ianya memberikan banyak kesan-kesan yang tidak tertumpu ke arah jati diri. Ia akan mengejar kepada kemewahan, kekuasaan, kemasyhuran dan juga pelbagai lagi. Yang mana ini bukanlah suatu perkara yang baik terhadap membina jati diri seorang individu itu. Sebagai kesimpulan, dapatlah saya simpulkan bahawa kita sebagai seorang umat Islam haruslah peka dalam menerima apa-apa sahaja di zaman yang moden ini. Kerana apa? Jika kita menerima pasca modernisme ini dengan bulat-bulat, dirisaukan ia akan banyak memberikan kesan yang negatif terhadap diri kita. Kerana pasca modernisme ini cuma menekankan
terhadap pemikiran yang menggunakan akal fikiran sahaja. Bukan seperti diajarkan kepada kita, iaitu kita umat Islam haruslah berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi kita haruslah peka dan tidak terikut dengan anasir-anasir yang dibawa oleh Barat dengan menidakkan apa yang harus kita utamakan, iaitu ajaran terhadap perkara-perkara yang keagamaan.